1, 2, 3. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini grup kami akan membentangkan mengenai isu rundingan yang melibatkan Malaysia di peringkat antarabangsa. Okay, saya Nurul Ain binti Rahim dan nombor metrik 266746. Okay, pengenalan. Rundingan ialah satu proses di mana dua orang atau sesebuah kumpulan berusaha untuk mencapai persetujuan mengenai isu atau tindakan di mana terdapat sedikit perbezaan dalam kepentingan, matlamat, nilai atau kepercayaan. Perundingan juga dapat membina kredibiliti dengan segi berlainan mencari beberapa alasan yang sama. Belajar kedudukan lawan dan berkongsi maklumat yang akan memujuk persetujuan kepada hasil. Kemahiran perundingan merupakan satu kemahiran hidup yang penting kerana ketika setiap individu berunding dengan pihak lain, baik di rumah ataupun di luar rumah, di pejabat dan juga semasa rekreasi dan bermuamalah. Perundingan berperanan menyemarakkan persefahaman dan persahabatan. Ia adalah usaha untuk memahami perbezaan serta menerima dan memanfaatkannya ke arah yang positif untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, satu hubungan dapat diperkuat dan kepercayaan dapat diwujudkan. Perundingan juga merupakan manifestasi Islam dan dalam memperkukuhkan ukhuwah melalui pembinaan hubungan kejiranan, mengeratkan silaturahim, menyemai kemesraan, memupuk kerjasama dan memudahkan penyelesaian semua konflik budaya dan ekonomi. Konsep perundingan dan tawar-menawar. Perundingan dikaitkan dengan aktiviti tawar-menawar dalam kehidupan seharian. Ada kalanya, tanpa disedari, apabila kita membeli barang dari sesebuah kedai, sebagai contoh, pada kebiasaannya, kita akan melakukan proses berunding iaitu dengan cara tawar-menawar harga barang tersebut. Perundingan juga boleh berlaku dalam menyelesaikan kontrak, pertelingkahan rumah tangga, perdamaian dan seumpamanya. Kata kunci lain dalam proses berunding adalah kesepakatan. Kesepakatan bukan bererti bahawa setiap individu akan mendapat apa yang mereka inginkan. Juga bukan bererti bahawa sesuatu kesepakatan akan diputuskan dengan suara bulat dan bukan juga bererti bahawa pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara majoriti. Kesepakatan bererti bahawa setiap orang akan merasakan kepentingan mereka telah diberi perhatian dan dapat menerima kesepakatan yang dibuat. Isu perundingan Malaysia di peringkat antarabangsa. Isu rundingan pusingan baru FTA antara Malaysia dan Amerika. Sebagai negara perdagangan dengan pasaran domestik yang kecil, adalah penting bagi Malaysia untuk terus menerap rejim perdagangan dan pelaburan yang terbuka bagi mengelakkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang bagi guna tenaga berkemahiran tinggi dan menggalakkan pembangunan teknologi dan inovasi. Dalam hal ini, Malaysia telah memulakan perjanjian perdagangan bebas untuk mencari peluang akses yang lebih baik pasaran bagi barangan dan perkhidmatan Malaysia. FTA ialah perjanjian perdagangan bebas yang ditubuhkan pada 1 Januari 1994 di mana dianggotai oleh 3 negara pada awal penubuhannya iaitu Amerika, Mexico dan Kanada. Malaysia terlibat dalam FTA supaya Malaysia dapat memasuki pasaran negara Amerika tanpa sebarang sekatan antarabangsa seperti tarif. Pasaran bagi produk Malaysia bertambah luas. FTA mempunyai ciri-ciri lebih kurang dengan guts atau motif kedua-dua perjanjian ini adalah menghapuskan sekatan perdagangan antara negara yang terlibat supaya memasuki pasaran negara-negara tersebut dengan mudah. Hubungan Malaysia dengan negara ASEAN lain akan renggang kerana penglibatan Malaysia dalam FTA perlu mendapat sokongan negara-negara ASEAN yang lain kerana Malaysia telah pun memeterai perjanjian ASEAN Free Trade Area AFTA dengan negara ASEAN yang lain. Next. Selain itu, negara ASEAN lain akan menerima kesan sampingan sekiranya Malaysia memeterai FTA seperti ekspor negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia ke Malaysia akan bertambah murah dan akan menjejaskan hasil pendapatan kedua-dua negara tersebut. Antara kebaikan FTA kepada Malaysia ialah produk Malaysia akan mendapat pasaran luas di Amerika. Malaysia dapat import produk industri seperti komponen kapal terbang dan sebagainya dengan harga yang berpatutan. Lambakan barang pertanian dapat diminimumkan. Bioteknologi dapat membolehkan pengeluaran hasil pertanian yang agresif. Pengguna akhir mendapat untung kerana dapat menikmati segala barang kehendak tanpa sebarang halangan. Akan tetapi, kesan buruknya ialah ubat
harga ubat akan naik, petani akan rugi apabila tarif tanaman luar negara dikurangkan. Banyak kilang kecil tempatan hilang pasaran dan pekerjanya hilang pekerjaan. FTA juga membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara yang penting dalam pasaran dunia walaupun sumbangan nilainya dalam ekonomi dunia tidak memberikan perubahan yang ketara. Ekspor Malaysia akan berkurangan jika KDNK Amerika Syarikat meningkat. Ini berkemungkinan besar disebabkan barangan ekspor Malaysia terpaksa bersaing dengan keluaran barangan Amerika Syarikat yang lebih berkualiti memandangkan kekuatan daya saing inovasi yang tinggi dan kecanggihan teknologi di Amerika Syarikat menyukarkan Malaysia untuk bersaing dengan keluarannya. Selepas kegagalan mencapai kata sepakat dalam rundingan FTA, Malaysia dan Amerika kelihatan mencuba semula dalam TPPA. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Amir. Terima kasih Cik Ain. Saya Muhammad Amir bin Mat Daud, 266605, akan baca strategi atau pendekatan rundingan. FTA Malaysia Amerika adalah satu perjanjian perdagangan bagi memberalisasikan pasaran di antara kedua-dua negara yang berjanji. Pada ketika itu Malaysia merupakan rakan dagang ke-10 terbesar Amerika. Manakala Amerika rakan dagang utama Malaysia, rundingan yang berlangsung selama beberapa siri ini bertujuan menggalakkan pelaburan asing masuk ke Malaysia khususnya dari Amerika yang akhirnya diyakini dapat merancangkan ekonomi domestik dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan pada suatu ketika di akhir pemerintahan Bush. Rundingan FTA cuba dipercepatkan untuk dimuktamadkan segera melalui negosiasi fast track, iaitu satu keistimewaan yang diberikan Kongres Amerika di bawah peruntukan Trade Promotion Authority kepada Presiden Bush yang hampir tamat tempoh jawatannya. Oleh kerana kekangan masa dan rundingan yang kompleks, rakyat Malaysia mampu menghela nafas lega kerana ianya gagal dimuktamadkan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri ketika itu, dengan tegas memutuskan untuk tidak menandatangani FTA berdasarkan 58 garis merah berkaitan kepentingan negara yang tidak boleh dikompromi. Melalui perjanjian ini, selain itu faktor desakan pertumbuhan masyarakat sivil seperti Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM, Persatuan Pengguna Pulau Pinang TAP, Third World Network TWN, ABIM dan NGO yang prihatin seperti rundingan dihentikan menyebabkan pihak kerajaan mengambil keputusan menilai semula isi perjanjian dan menghentikan seketika rundingan. Namun akhirnya rundingan tersebut gagal dimuktamadkan apabila berakhir penggal pemerintahan Bush. Next. Walau bagaimanapun proses rundingan masih berjalan di era Obama, termasuk yang terbaru di Hawaii. Antara isu yang menjadi keprihatinan masyarakat Malaysia berkaitan rundingan ini ialah perolehan kerajaan atau government prosument, kesan langsung kepada industri kecil yang terpaksa bersaing dengan syarikat gergasi Amerika. Hak harta intelek, akses kepada ubat-ubatan yang dikhawatiri bakal menjadi mahal di bawah FTA dan pelbagai lagi isu yang sukar dirungkai dan memberikan kesan negatif kepada rakyat Malaysia. Setelah beberapa ketika FTA menyepiki ini, ianya muncul semula dalam bentuk penampilan yang baru namun masih membawa falsafah lama melalui TPPA. Amerika mempunyai pencontoh yang kuat dan mungkin hanya 5% daripada teks FTA yang dicadangkan boleh diubah. Negara-negara yang sebelum ini berunding dengan Amerika mendapati isi perjanjian dalam teks FTA tersebut tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan kepentingan negara mereka, melalui mereka bertindak menarik diri daripada rundingan. Sebagai rekod daripada 63 buah negara yang terjebak mengadakan rundingan FTA, 43 negara telah menarik diri. Walaupun kerajaan berkali-kali meyakinkan rakyat Malaysia bahawa rundingan adalah dengan mengambil kira dan meletakkan kepentingan dan kedaulatan negara di atas, namun ianya kelihatan gagal menenangkan pihak-pihak pemegang taruh dan masyarakat madani Malaysia. Next.
Teori yang berkaitan dengan strategi kerajaan, strategi tawar-menawar berprinsip. Strategi tawar-menawar ini dianggap sebagai sesuatu yang kukuh dan lebih bersifat objektif dalam setiap proses perundingan yang dilakukan. Seseorang yang terlibat dengan tawar-menawar ini akan mengikut beberapa prinsip yang diterima pakai oleh kedua-dua pihak dalam mencapai sebarang persetujuan. Ahli-ahli sarjana perundingan sentiasa mencari Ameh, mic meh. Ameh, mic. Mic on. Mic. personaliti perundingan yang lebih rapi. Strategi ini juga boleh meletakkan seseorang terkeluar daripada sesuatu permainan, out of the game, atau kalah dalam proses perundingan. Tawar-menawar lembut dilihat lebih menjaga perhubungan tetapi ia tidak dianggap sebagai satu strategi untuk mencapai penyelesaian dalam perundingan. Manakala tawar-menawar keras pula dianggap mempunyai peluang besar untuk mencapai kejayaan dalam setiap perlawanan tetapi ia perlu mengorbankan perhubungan. Tawar-menawar dua hala reciprocate begini pula dilihat akan menyebabkan berlaku peningkatan kos, kurang pengawalan dan sukar untuk ditadbir. Dalam mencari alternatif yang baru, sebahagian perundingan akan membentuk suatu prinsip dalam setiap perlawanan atau proses perundingan yang akan diadakan supaya boleh mempelajari bagaimana untuk mengaplikasikan kejayaan dalam perundingan tersebut. Dalam memperkenalkan strategi tawar-menawar, ini ahli-ahli teori telah bertindak berdasarkan pemerhatian dan andaian seperti seseorang akan merasakan mereka telah dilemahkan dan ditekan di dalam sesuatu perjanjian sehingga faedah yang diterima oleh pihak lain lebih banyak daripada apa yang diperoleh. Terdapat prinsip-prinsip tertentu yang digunakan untuk mencapai kejayaan dalam perundingan dan pada masa yang sama ia akan meningkatkan hubungan di antara kedua-dua pihak. Dalam konteks ini, Fisher dan Uri 1981 telah mengetengahkan idea berkaitan dengan strategi tawar-menawar berprinsip dalam buku mereka Getting to Yes. Dalam buku mereka telah membicarakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam sesuatu proses perundingan menurut mereka dengan bersandarkan kepada prinsip berkenaan. Ia akan membawa beberapa faedah kepada seseorang perundingan iaitu dapat mengenal pasti kekuatan perunding keras dan lembut. Okey, saya serahkan kepada Encik Nazri. Okay, terima kasih Encik Amir. Saya Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, nombor matrik 2666602. Okey, cabaran dan halangan dihadapi dalam proses rundingan. Menurut Johnson 1993, terdapat beberapa halangan yang perlu diselesaikan oleh perunding dalam menjalankan perundingan. Halangan-halangan ini perlu diselesaikan agar rundingan yang berkesan dan seimbang dapat berjalan. Halangan pertama ialah apabila perjanjian bukanlah matlamat pihak yang berunding. Di dalam sesebuah perundingan, setiap pihak yang terlibat perlulah mempunyai matlamat untuk mencari jalan penyelesaian. Namun begitu, halangan akan berlaku sekiranya terdapat pihak yang menggunakan proses perundingan untuk sekadar mengalahkan pihak lain dan bukannya benar-benar mencari penyelesaian. Begitu juga halnya dengan pihak yang menggunakan proses perundingan untuk mewujudkan satu sistem atau keadaan di mana hanya pihaknya akan dapat membuat semua keputusan. Pada asalnya, setiap pihak perlu menjaga perhubungan yang baik untuk mewujudkan peluang rundingan atau untuk terus menjalankan perundingan. Perundingan perlu meyakinkan pihak-pihak yang berunding bahawa rundingan akan membawa kebaikan kepada semua pihak yang berunding dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih selain berunding.
Halangan kedua, apabila satu pihak berniat untuk memusnahkan pihak lain. Di dalam sesebuah perundingan, perundingan perlulah menghadapi atau melawan sikap ingin merosakkan atau memusnahkan pihak lain. Jika sikap tersebut wujud, penyelesaian tidak akan dapat dicapai. Contohnya adalah seperti apabila pengurusan ingin memusnahkan kesatuan sekerja atau pekerja ingin mensabotaj syarikat. Perundingan yang baik tidak boleh berlaku. Perundingan perlulah memahami bahawa matlamat akhir sesebuah perundingan adalah perjanjian dan persetujuan. Matlamat ini hanya akan tercapai dalam keadaan seimbang di mana tidak ada pihak yang mencari jalan untuk melemahkan pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Halangan seterusnya, apabila perunding kekurangan kuasa untuk mewakili pihaknya. Perunding perlulah menilai setiap situasi untuk menentukan sama ada pihak yang dirunding mempunyai kuasa untuk membuat keputusan atau tidak. Ini kerana kita hanya dapat berunding secara berkesan dengan pihak yang mempunyai kuasa untuk mencapai perjanjian. Kita akan mendapati senario di mana wakil pihak pengurusan mungkin menangguhkan keputusan atau konsesi semata-mata untuk mendapat persetujuan pihak atasan. Keadaan ini akan berlaku jika sekiranya pihak yang berunding tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Perlu diberi perhatian bahawa perundingan tidak akan dapat berlaku selagi pihak yang berunding tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Perundingan juga tidak dapat berlaku apabila speaker bagi satu pihak yang berunding tidak mempunyai kuasa untuk bercakap bagi pihaknya. Next. Apabila satu pihak tidak dapat atau tidak tahu menyatakan sebab yang rasional untuk sesuatu pekerja, perunding tidak akan berlaku apabila terdapat satu pihak yang tidak menerima sebarang kenyataan yang objektif. Contohnya, sesuatu pihak tidak peduli apakah kenyataan sebenar bagi sesuatu permasalahan atau menyatakan bahawa mereka tidak akan dipengaruhi oleh apa-apa pun. Jika mereka ingin bersetuju, mereka akan terus bersetuju, dan jika memilih untuk tidak mahu bersetuju, mereka menyatakan keputusan tidak bersetuju tersebut tanpa menyatakan alasan atau menerima pendapat atau kenyataan pihak lain. Adalah mustahil untuk mencapai perjanjian apabila pihak lain tidak mahu membuat penelitian yang rasional. Begitu juga halnya apabila sesuatu isu yang ingin berunding melibatkan komitmen kepada ajaran suatu fahaman atau agama. Tiada ruang untuk perbincangan, kompromi dan sebagainya bagi perkara yang melibatkan fahaman. Jika ini berlaku, perundingan terpaksa memfokuskan perbincangan terhadap persoalan-persoalan yang mungkin akan membawa kepada penyelesaian tanpa menyentuh apa-apa perkara yang sensitif. Apa yang penting, perunding perlu bijak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dirunding dalam menyelesaikan sesuatu isu. Halangan terakhir, apabila satu pihak secara relatifnya kurang berkuasa, kuasa amat penting untuk pihak yang berunding memberi dan menerima. Jika tidak, perunding terpaksa menggunakan alternatif lain selain perundingan. Okey, sekiranya saya serahkan kepada Encik Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anwar bin Muhammad Noor, nombor matrik 266590. Saya akan buat sambungan slide Encik Nazri. Jika satu pihak agak kuat dan satu pihak lagi agak lemah, maka pihak yang lemah tidak dapat menjalankan rundingan dan melakukan tawar-menawar dengan baik. Contohnya perundingan di antara kesatuan sekerja dengan syarikat multinasional. Syarikat multinasional mempunyai kuasa yang amat besar berbanding kesatuan sekerja
kerana ia mempunyai aset dan kekayaan yang besar di samping kemampuannya untuk memindahkan operasi ke tempat lain. Ini menyebabkan perundingan yang seimbang dan berkesan tidak dapat berlaku. Sehubungan itu, perunding yang agak lemah perlu membina kuasa terlebih dahulu bagi menghadapi pihak lawan yang kuat. Kesimpulannya, berunding adalah kemahiran yang memberi kesan kepada semua aspek kehidupan. Perundingan boleh mengambil tempat dalam perniagaan yang baik untuk syarikat atau majikan. Boleh berunding terma dan syarat yang memuaskan untuk semua pekerja-pekerja dan kesatuan sekerja boleh berunding untuk keluar dari situasi sukar. Sebagai contoh, untuk hubungan kerja berjalan dengan baik dan lancar. Sentiasa mencari alasan biasa dan kawasan berlebihan bersama. Jangan cuba untuk mendapatkan cara tersendiri di semua kos dan mengambil pandangan lama. Menumpukan perhatian kepada membangunkan hubungan dan bukannya memusnahkan keinginan pekerja. Kita semua memerlukan kemahiran rundingan apabila kita berurusan dengan pihak yang lain, sama ada dalam bentuk kumpulan, institusi, organisasi perniagaan dengan individu tertentu berkaitan hal peribadi dan sebagainya. Kita memerlukan kemahiran perundingan yang mantap. Kemahiran rundingan juga sangat perlu untuk kita mencapai matlamat, menerangkan tema kita, menyatakan limitasi dan juga membantu pihak lain dalam mencapai matlamat mereka. Dapat dikatakan bahawa perundingan adalah bahagian penting dalam kehidupan yang kompetitif pada masa sekarang. Sekian, terima kasih.